Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum Tuan Imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi daripada kita punya buku ni 40 sirah ataupun perbincangan yang palsu, dan kemudian kita dah masuk juga kepada bab sirah-sirah yang dhaif lah. Baik, hari ni kita sambung, tak silap saya, kisah 32 kan, Abu Ubaidah kan. Bilal hari tu kita dah lalu. Pasal bulan lepas kita skip satu kuliah. Ada urusan yang tak dapat dielakkan. Okey, jadi hari ni kita sambunglah pada kisah yang ke-32. Kisah Abu Ubaidah membunuh ayahnya dalam perang Badar. Kisah Abu Ubaidah membunuh ayahnya dalam perang Badar. Kita bacakan dulu daripada Abdullah bin Syawzab berkata, Ja'ala Abi Ubaidata يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية حين قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر آيات. Ayat ni panjang lagi sebenarnya. Ayat dia wa yaumil akhir yawadduna man hadallahu wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadnahu biruhi kan. Jadi ayat tu panjang sebenarnya, tuan-tuan boleh semaklah dalam Al-Mujadalah ayat 22. Baik, itu ringkasnya, kisahnya, cerita ya, maksudnya ada riwayat lah, bukan tak ada riwayat. Baik, ayah kepada Abu Ubaidah sentiasa mengejar anaknya dalam peperangan Badar. Namun Abu Ubaidah berusaha untuk mengelaknya. Ketika ayahnya terus mengejarnya, Abu Ubaidah pun menghadapinya lalu berjaya membunuhnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini sehingga ke akhirnya ketika Abu Ubaidah membunuh ayahnya, maksudnya iaitu turunnya ayat itu, maksudnya ni salah satu daripada asbabun nuzul lah. Cuma kita kata asbabun nuzul ni ada pertikaian lah daripada sudut riwayatnya, dan kita dah sebut dah sebelum-sebelum ni, dikumpul oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i dalam kitabnya Sahih Musnad min Asbabin Nuzul, dan dia punya sahih tu tak sampailah 300 kot riwayat yang sahih ada daripada Asbabun Nuzul, ayat-ayat yang ada sebab diturunkan. Hak lain tu ada, kalau kita baca Al-Lubab, As-Suyuti dan beberapa dari kitab yang lain, Al-Waqidi dan selainnya ada, tapi riwayat tu banyak lah, sahih dengan tak sahih lah, bercampur. Jadi Syekh Muqbil cuba buat dia punya kitabnya tu, kitab ringkas, tapi bila cuba menyaring tentang asbabun nuzul yang sahih daripada Nabi SAW. Baik, maka dalam ayat ni saya bawakan maknanya yang penuh lah tu. Baik, maksudnya kamu tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang iaitu pemerintah Allah dan Rasulnya kan, ataupun perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka ataupun anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Mereka yang serta itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya, yakni daripada Allah, dan dia akan memasukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha, yakni serta bersyukur atas nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah, dipanggil Hizbullah. Ketahuilah, bukan Hizbullah yang tu. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Okay. Sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Mujadalah lebih tepat lah daripada Al-Mujadilah. Okay. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi dalam ataupun An-Nukat, Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya, As-Suyuti dalam Ad-Dur Manthur juga tafsir dia, dan At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Al-Bahaki dalam Sunanul Kubra,
dan yang selainnya. Al-Haythami juga dalam Majma' Zawaid. Jadi maksudnya riwayat yang membawa riwayat tentang kisah ni banyaklah daripada kitab-kitab tafsir bila mana berbincang tentang surah Al-Mujadalah ayat 22 ni. Baik, kita tengok pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Saya baca dululah. Al-Haythami juga, Al-Haythami ni Ibn Hajar Al-Haythami lah. Okay. Juga menyatakan sanad hadis ini terputus, munqati', terputus dalam Majma' Zawaid beliau. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai riwayat ini sebagai mu'dal. Terdapat keguguran di dalam sanad dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut, sama ada keguguran itu pada awal ataupun akhir sanad. Ini saya tambahlah, saya letak kat situ. Dan Al-Waqidi mengingkarinya dengan menyatakan bahawa ayah kepada Abu Ubaidah radhiyallahu an telah meninggal sebelum Islam. Demikian juga pendapat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibn Mulaqqan ataupun Mulaqqin menyatakan hadis ini terputus sanadnya. Secara umumnya para ulama bila cerita, famous juga cerita ni. Hatta seingat saya Al-Mubarakfuri, Syekh Sufyan Al-Mubarakfuri pun bawa dalam Rahiq Maktum. Kan dan beberapa ulama-ulama lain. Hatta kalau tengok ulama-ulama sejarah-sejarah sebelum tu lagi lah, Ibn Hisham dan Ibn Ishaq dan sebagainya. Jadi riwayat ni dia bawa, cumanya dia di sisi para ulama hadis ataupun di sisi ulama sirah, maka dia dianggap dhaif lah. Hadis ni dhaif, dia tidaklah sampai palsu. Sebab tu bahagian yang kedua ni kita berbincang tentang riwayat-riwayat yang dhaif. Jadi sebab kedhaifan itu adalah mu'dal, kan, ataupun mu'dal ni kata Al-Imam Al-Baiquni, wal mu'dalu as-saqitu minhu ithnani, iaitu mu'dal ni yang terputus daripadanya dua perawi. Kalau munqati' satu orang tu skip, maksud A B C terus A ke C. Kan, kalau mu'dal ni dia dua-dua, boleh jadi A tak ada, B tak ada, C daripada D, riwayat, ataupun mungkin boleh jadi tengah-tengah, A B C D, A terus riwayat daripada D, C B tak ada, C tak ada. Boleh jadi gitu juga. Boleh jadi hujung juga, maksudnya A B riwayat terus kepada Nabi SAW, tak melalui C, tak melalui D, contohlah, kan. Jadi boleh jadi gitulah. Jadi secara umumnya kalau ikut Imam Ibn Salah dan sebahagian di kalangan ulama-ulama hadis, sebagai contohnya juga kita sebut Al-Baiquni, memang mereka kata mu'dal ni biasanya dua lah dan ke atas. Boleh jadi dua dan ke atas, dia tak semesti dua, boleh jadi tiga terus, boleh jadi empat terus. Maksudnya empat tu gugur, hilang semua, terus pada Nabi SAW, kan. Sebahagian menyatakan dia lebih teruk daripada mursal lah. Tapi tak apa, kita kata itu secara ringkas kenapa para ulama menghukum hadis ini sebagai lemah, ataupun kisah ini sebagai lemah daripada sudut dia punya riwayat. Okey, jadi malam ni kita nak berbincang tentang Abu Ubaidah ni lah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang merupakan salah seorang susuk yang sangat penting lah pada zaman baginda Nabi SAW, yang mana kita tengok nama sebenar beliau ni adalah Amir bin Abdullah. Dia Quraisy, Amir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan nama gelaran dia yang paling popular dia Abu Ubaidah lah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan beliau ni daripada sudut ahli keluarganya, Abdullah tu ayahnya tu tak Islam. Sampai ke sudahlah tak Islam. Dan kemudian daripada sudut dia punya ibunya sempat Islam, Umamah nama ibunya. Umamah tu Islam. Dan kemudian alhamdulillah beliau ini lahirnya pada tahun 583. Kiranya kalau tahun gajah tu 570 kan. 583 ni kira tahun, kita kata kelahirannya lah, beliau lah. Kira-kira lebih kurang dalam 13 tahun selepas tahun gajah kan. Jadi beliau ni sendiri dari sudut kedudukannya amat tinggi. Dia antara yang orang awal-awal lah memeluk Islam, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu secara ringkas lah tentang beliau. Dan kalau kita tengok daripada sudut keutamaan beliau ni cukup banyak. Cuma dalam kitab ni saya tak sebutkan lah, kan, daripada sudut keutamaan dia. Yang pertama, beliau ni sendiri dijamin syurga, kan. Dalam hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Auf dalam riwayat Imam Tirmizi, yang mana Abdurrahman bin Auf dia riwayatkan dan dalam list nama tu ada nama dia sekali. Bukan senang kan. Maksudnya dia riwayatkan, dia kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kan, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan sampai seluruh tu Abdurrahman bin Auf fil jannah. Maksudnya dia riwayatkan nama dia sendirilah, sebab Nabi sebut, maka dia kena sampaikanlah. Dan kemudian akhir sekali tu wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah, kata Nabi SAW. Dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah di dalam syurga.
Maka yang inilah kita selalu sebut dan ulang-ulang sebelum ni, ini menjadi tanda bahawa 10 orang al-mubasyirin lah kan, ataupun al-ashirah kan, 10 orang yang dijamin syurga dalam satu hadis kan. Ada pun sahabat-sahabat yang lain tu ada sebut juga kan, tapi tidaklah dalam satu hadis, di dalam hadis-hadis yang lain. So boleh kata kebanyakan sahabat dijamin syurga lah, termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan beliau ini salah seorang sahabat yang ini saya ringkas sajalah daripada beberapa kitab sirah dan sebagainya, termasuklah juga Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dan juga kitab-kitab yang penterjemahkan cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau ni peperangan Badar waktu tu umur dia 41 tahun. Dia ikut peperangan Badar bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ni daripada sudut keislamannya pun hebat. Dia di bawah 4 ke 5 orang di bawah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia antaranya lah yang mana memeluk Islam di bawah dakwah ataupun menyampaikan dakwah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila berdakwah. Dan kemudian daripada sudut kedudukan beliau pun di rumah kita biasa dengar Arqam bil Abi Al-Arqam tu kan, dan kemudian sahabat-sahabat yang lain juga, maka dia memeluk Islam. Dan kemudian selepas memeluk Islam tu banyak dia punya kelebihan-kelebihan beliau, dan antaranya juga beliau ni seorang yang diamanahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara lah, antaranya dalam peperangan Yarmouk di Jordan, dia antara pemuka yang ke depan lah. Dan kemudian Badar pun beliau ada, kalau kita tengok Badar ni siapa? Talhah lah. Hak tu dia punya, dia yang ni kan Nabi, dia dia bagi Nabi berdiri atas dia kan, sehingga kan kalau tengok perkataan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu, kira Badar ni hari dia Uhud, Uhud bukan Badar, Uhud tu hari dia, hari Talhah lah kan. Dia pun berapa puluh tusukan apa semua kena, dia selamatkan baginda Nabi SAW. Dan rupanya di tengah-tengah tu Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah yang menyelamatkannya. Bila kan topi besi Nabi tu dia punya pencengkang terkena kan, masuk tu, maka Abu Ubaidah yang tolong nak cabut kan, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila nak cabut tu, terkena pula kat gigi dah, patah dua patah dua gigi depan dia, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi dari sudut sumbangan beliau pun hebat, daripada sudut peperangan semasa zaman Nabi sendiri pun dia tak pernah skip mana-mana peperangan, dia tak pernah skip. Jadi menunjukkan bahawa dia punya kedudukan, dia punya kehebatan apa semua tu, maka di situ ada unggul lah di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan ketika mana cerita panjangnya riwayat Imam Ahmad, tapi hadis itu dalam Bukhari. Kan? Maksudnya hadis tu secara spesifik dalam Bukhari, tapi cerita panjangnya dalam riwayat Imam Ahmad. Sebab beliau ni pun agak meninggal pun 58 tahun hijrah kan? Jadi agak zaman Nabi pun ya, zaman Abu Bakar pun ya, zaman Umar pun ya. Zaman Umar meninggal dunia sebab dia kena ta'un. Dia panggil ta'un amwas kan, dekat Syam. Bila mana ta'un tu datang dan sebagainya, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah antara yang terkena lah. Baik, dan dia meninggal dunia disebabkan itu. Dan beliau itu sendiri, Nabi SAW, zaman Sayyidina Umar bagi tahu kepada dia, aku pernah dengar Nabi SAW sebut, kerana aku ni kalau aku meninggal dunia, kata Umar, tak ada orang lain. Ni Imam Ahmad riwayat hadis sahih. Tak ada orang lain yang boleh jadi pembantu, jadi amanah untuk aku, melainkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila orang lain tanya, wahai Umar, kenapa kau letakkan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai pembantu kau, sebagai orang yang akan menggantikan engkau? Maka kata Umar Al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likullin nabiyyin aminan wa amini Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata beliau, sesungguhnya bagi setiap nabi ni akan ada orang yang jadi amanah, maksudnya yang amat dipercayai. Dan yang paling dipercayai di kalangan umat aku ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kan? Maksudnya dari sudut kepercayaan apa? Dari sudut kepercayaan agamanya, dari sudut kepercayaan dia punya peninggalannya, daripada sudut kehebatannya, maka Nabi SAW mengiktiraf orang yang paling amanah bagi baginda Nabi SAW adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kan? Itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kan? Jadi banyaklah itu antara kelebihan, antara kita kata kehebatan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mungkinlah sebab ketua juru cakap kan, Kataib Al-Qassam, ataupun kita kata apa, Brigade Al-Qassam itu Abu Ubaidah namanya kan. Hari ni tahu siapa buat status kata apa kata bimbang takut ada ISIS ke apa ke dan sebagainya kan, tak dikenali, majhul dan sebagainya lah. Jadi macam-macam, tak apa, tu pula mulut orang boleh bercakap lah kan. Cuba hantar dia tu ke sana tengok macam mana kan. Jadi kita nak kata
kehebatan lah yang Allah kurniakan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so itu secara ringkaslah tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah yang kita boleh simpulkan. Okey, dan kemudian kita tengok kepada buku kitab kita ni. Dalam buku ni ataupun dalam kalau saya sini, saya tak bagi PDF ni, lupa sekejap, tak apa, sempat lagi, boleh hantar lagi. Sekejap saya hantar pada Cik Kai kita, lupa nak share. Tak, tuan-tuan boleh lah tengok sikit selang-seli macam baca tu. Okey, so kita tengok daripada awal lagi, menunjukkan bahawa Abu Ubaidah ni dalam Badar ni sendiri, dia bertindak sebagai seorang antara yang kita kata sayap-sayap yang utama lah, dalam peperangan Badar tu. Dan kemudian bila mana timbul isu dan ayahnya sendiri, dan dengan sebab itu falamma akthara qasadahu Abu Ubaidah faqatalah, kan, ketika mana dok intai anak dia, dok apa semua tu dan sebagainya, sebab berbeza agama. Sebab berbeza agama, maka mereka saling bermusuhan antara ibu dan ayah, antara ayah dan anak lakinya. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Okey, jadi ayat ini menceritakan tentang kebanyakanlah ahli sejarah, adakah ini cerita ataupun ahli tafsir sendiri menyebutkan adakah ayat ini adalah fokusnya semata-mata kepada Abu Ubaidah. Tapi sebab itulah kita sebut, kerana riwayatnya tadi lemah. Riwayatnya lemah. Kan? Cuma peliknya, kita tengok kat sini ialah Al-Waqidi itu sendiri. Ini antara pendapat yang Al-Waqidi sama dengan majoriti ulama. Sedangkan kita tahu Al-Waqidi ini dia matruk. Kan? Dari sudut riwayat sirahnya dia tidak diterima. Kan? Daripada sudut riwayat hadis apatah lagi. Kan? Maksudnya ditinggalkan riwayatnya, tak diambil oleh para ulama hadis. Hatta dalam sirah pun. Kan, hatta dalam Al-Maghazi dan beberapa kitab yang lain. Dan kita sebut dulu riwayat sirah yang paling bagus apa? Ingat lagi tak? Yang kita ambil. Musa bin Uqbah. Okey, riwayat yang lebih bagus yang mana Imam Malik mengiktiraf riwayat ni bukan daripada Waqidi ke, bukan daripada Ibnu Ishaq ke, riwayat yang lebih bagus adalah daripada Musa bin Uqbah. Kata Imam Malik, tak ada lagi siapa yang lebih hebat melainkan ambil riwayat daripada Musa bin Uqbah. Kan? Dan juga dari yang lain lah, Ibnu Ishaq salah satulah. Cuma dari sudut riwayat itu ada perbincangan. Tapi Musa bin Uqbah the best lah, the greatest lah di sisi Imam Malik rahimahullah. Baik, jadi Al-Waqidi salah seorang. Kan? Tapi dalam bab ni, apa kata Al-Waqidi bila menilai cerita ni? Okay, kita tengok kat situ. Maka kata Al-Waqidi, kita tengok pendapat ulama hadis. Pertama, Al-Haythami sebut sanad dia munqati', terputus. Kemudian Ibn Hajar pula menyebut mu'dhal. Dan kemudian Al-Waqidi mengingkarinya dengan menyatakan bahawa ayah kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu telah meninggal sebelum Islam. Al-Waqidi, kan, dia punya riwayat dia berbeza sikit. Cuma riwayat tak sebut Abdullah ni ataupun Abdillah ni, kan tadi Amir bin Abdillah, maksudnya Abu Ubaidah bin Abdillah Al-Jarrah, kan, tak sebut tentang meninggal sebelum Islam ke apa. Tapi riwayat Al-Waqidi menyebut sedemikian. Ini juga sebahagian ulama sirah lain pun sebut demikian. Kan? Jadi menunjukkan bahawa Al-Waqidi sedikit, bukanlah kata betul, tapi tepatlah sikit daripada sudut yang ni berbanding dengan yang lain. Kan? Tentang riwayat cerita tentang ayat mana yang turun dulu apa semua tu, kan, kita dah bincang sebelum ni. Ada riwayat daripada Al-Waqidi tentang sejarah terputusnya wahyu, tentang apa dan sebagainya. Maka di situ Waqidi ada pandangan-pandangan dia, tapi ditolak oleh majoriti para ulama. Dalam bab ni nampak dia macam ada bersama dengan beberapa para ulama yang lain bila mana meriwayatkan tentang siapa ataupun kematian berkenaan dengan ayah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Baik, kemudian Al-Baihaqi pun sama, Ibnu Mulaqqan pun sama, Asy-Syafi'i. Beliau ni Asy-Syafi'i, dia ada Badrul Munir. Itu kitab yang hebat lah, Imam Ibnu Mulaqqan atau Mulaqqin ni, kan. Al-Baihaqi biasalah dalam Sunan Al-Kubra dan riwayat yang lain. Maksudnya kalau daripada sudut riwayat, maka riwayat itu adalah dhaif dan tidak kuat dari sudut untuk kita jadikan pegangan. Cuma ialah macam saya sebutkan sebelum ini, sirah ni ulama dia ringan sikit lah. Dia tak macam hadis, hadis hukum, hadis bab akidah yang tu ketat lah. Tapi bab sirah ni sekadar kita nak tahu dia sebagai salah seorang yang mana kita kata menegakkan agamanya, bahkan ibu ayahnya pun sanggup terkorban dan sebagainya semata-mata untuk agama, maka kita kata itu hebat lah. Kan, dia taklah menjadi kesalahan dengan akidah ke apa. Dalam sepanjang sejarah pun kita nampak, kan, walaupun ada juga riwayat lain sebut, ataupun ada pertikaian pelbagai. Abdullah bin Ubay bin Salul,
Abdullah bin Ubay bin Salul, kan. Abdullah tu anak kepada Abdullah nah. Kan? Abdullah bin Ubay bin Salul, kan, dia pernah tawar kat Nabi. Ini Al-Mubarakfuri pembawa, beberapa ulama lain pembawa, cuma riwayat tu masih ada perbincangan lah, kan. Maksudnya dia pernah tawar, ya Rasulullah, biar aku sendiri yang bunuh bapa aku sendiri, kan. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, kerana dia tahu perangai bapa dia tu macam mana. Tapi Nabi kata jangan bunuh bapa dia. Sebab apa? Nanti kata Umar, takut nanti dia jadi sebagai fitnah kepada Nabi SAW, bunuh sahabat sendiri, kan. Itu dia punya al-kisah, dia punya cerita dia. Okey. Jadi maksudnya kita tengok sikit pada ayat ni, apa maksud sebenar daripada ayat ni. Bila mana Allah sebut pada kitab kita ni, yang penuhnya kita kata dia adalah riwayat daripada Sa'id bin Abdul Aziz, yang riwayatkan daripada baginda Nabi SAW, ataupun pada kisah ataupun cerita ni, dan yang selainnya menyebutkan bahawa turunnya ayat ini daripada kisah yang berkait dengan Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah ketika beliau membunuh ayat ini dalam peperangan Badar. Itu pendapat Ibnu Kathir, dan tak semestinya pendapat itu tepat di kalangan ulama tafsir. Mereka nukilkan Ibnu Kathir, kemudian Al-Qurtubi, kemudian juga Al-Mawardi dan ulama-ulama yang lain. Mereka nukilkan, tetapi bukanlah bermakna bila nukil itu betul lah, kan. Jadi maksud nak mengisyaratkan bahawa hadis itu dia tak kuatlah daripada sudut riwayat. Baik, maka ayat ni sebut, Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Baik, Allah kata kamu tidak akan mendapati kaum yang mana mereka ni boleh bersama, boleh kita kata apa, berdamai dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, juga saling berkasih sayang, kan. Dan kemudian Allah sebut, sekalipun orang-orang itu bapa-bapa mereka, aba'ahum au abna'ahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au ashiratahum, kan, ataupun keluarga-keluarga mereka, dan mereka itulah orang yang Allah telah kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tulis di dalam hati mereka itu adalah keimanan, wa ayyadahum biruhim min, dan dengan sebab itu Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kan. Okey, ayat ni kalau kita tengok di kalangan para ulama tafsir, pertama yang nama-nama saya sebutkan tadi, mereka akan bawakan tentang riwayat inilah yang menceritakan tentang sebab penurunan dia kerana Abu Ubaidah bunuh ayah dia dalam Badar, kan. Itu satu. Yang kedua, di kalangan para ulama tafsir juga, mereka sebahagiannya tak membawa cerita ni, terutama para ulama tafsir moden, macam Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di dalam Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan tak bawa riwayat. Hatta kalau tengok Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatul Tafasir pun tak bawa riwayat ni. Hatta Syekh Dr. Wabah Zuhaili pun dalam kitab tafsirnya, tapi bukan yang Al-Munir, dia bawa dalam ringkasannya pun tidak membawa riwayat ni. Maka kemungkinan besar bila mereka tak bawa tu menunjukkan bahawa tak kukuh lah dari sudut pandangan mereka, ayat itu menceritakan tentang Abu Ubaidah, yang mana turunnya ayat itu kerana dia, kan, kerana beliau. Tapi sebenarnya tak ada isu pun. Kalau kata ia pun, ayat itu lebih-lebih kurang kita kata maksudnya lebih kurang lah, maksudnya kerana Allah, kerana Rasulnya, perintahnya, kalau ada hatta ibu-ibu ataupun bapa ataupun anak sini ataupun keluarga yang tak Islam pun, takkan kita kata dia bagus Islam daripada sudut akidah, daripada sudut peribadatan, kan. Jadi di sini kita kata dari sudut ahli keluarga tak ada masalah, kita kena hormat keluarga, ibu kita, ayah kita dan sebagainya. Termasuk juga dekat sini ialah mereka yang bermaksiat pada Allah dan Rasul, termasuklah ibu bapa yang mungkin ada buat benda-benda yang tak sepatutnya. Maka takkan kita kata kita kena taat. La ta'ati makhluqa bi maksiati khaliq, kata Nabi SAW dari riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, kan. Tak boleh bermaksiat kepada Allah untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dalam bab urusan ibadah, urusan apa, tapi mendoakan mereka, kalau ada masa ruang kita menegur mereka, nasihatkan mereka, itu terbaik, kan, itu terbaik. Jadi di sini menunjukkan bahawa orang beriman tak akan bersama dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan mereka, bersama dengan mereka dan sebagainya. Jadi hari ni kalau kita tengok seruan-seruan seperti ini, dia tak boleh. Bukan tak boleh apa, maksudnya dia dianggap ekstremis, kan? Dianggap ni orang-orang yang mana kita kata jahat apa dan sebagainya. Padahal sebenarnya kadang-kadang pertahankan agama kerana atas dasar-dasar tertentu. Maka dalam isu ni, kalau kita lihat hubungan sama manusia, yes,
Tetapi dengan dasar agama, dengan sebab tertentu dan sebagainya, maka manusia tak boleh bersama dalam isu-isu yang seperti ini, kan? Kan. Jadi ini kita kata apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Baik. Jadi Allah sebut kat sini, kata Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar ketika menafsirkan ayat ni, maka agama itu lebih penting. Allah dan Rasulnya lebih penting daripada ibu bapa kamu sendiri, daripada keluarga kamu sendiri. Agama itu lebih penting. Dan bila mana Allah sebut tentang wa ayyadnahu biruhim min, dan kami telah pun ikat mereka, bagi kepada mereka daripada ruh kami, kan? Ruh kat sini bukan maksud Jibril, kan? Sebab dalam ayat lain sebut ruh tu adalah Jibril, kan? Tapi min ruhillah, ataupun daripada ruh Allah, maka dekat sini ruh di sini bermaksud ialah bantuan pertolongan yang tidak pernah putus. Sebab tu kata Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, maksudnya tak putus itu ialah kerana ruh itu yang menyambungkan kehidupan manusia untuk taat pada Allah, kan? Maksudnya la haula wala quwata illa billah lah. Maksud ketaatan apa semua tu datang akhirnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat baik ke, dia beriman kepada Allah, dan dia mencegah benda-benda mungkar apa benda semua dan sebagainya, ini adalah kerana kekuatan yang Allah bagi pada dia, kerana keimanan, keteguhan dia, kan? Bukan sebab kerana popular ke, kerana apa ke, bukan, kerana keimanan, kesungguhan dia. Baik, kemudian ayat ini juga kalau kita lihat kepada penceritaan dia, maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau ni dalam bab tafsir hebat lah, kita kata dalam kitab beliau. Tapi ada kalanya saya ada jumpa beberapa pandangan beliau yang berbeza dengan majoriti para ulama dan pendapat tu tak diterima lah, kan? Antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berpandangan duit wang fiat money kita hari ni adalah komoditi. Dia bukan duit tu seperti mana hukum hakam emas dan perak, kan? Maksudnya dia boleh dijual beli, dia boleh tambah kurang, so kita boleh pinjam dekat bank konvensional dengan interest apa semua, tak ada masalah. Sebab apa? Dia commodity, dia barang. Maka pandangan itu ditolak oleh majoriti ulama lah. Abdul Wahab Khalaf tolak, Abu Zuhrah tolak, ulama-ulama Mesir lah, kan? Kemudian juga ditolak oleh Syekh Dr. Suqaradawi pun sama ada pandangan beliau, dan yang lain-lainnya lah. Jadi buat pandangan tu biasa. Kadang sebahagian ulama kerana pada waktu itu, pada masa itu, ada kalanya mungkin daripada sudut sistem, daripada sudut orang bagi tahu, dan macam-macam lagi lah. Jadi maklumat-maklumat tu kadang-kadang kalau jelas, mungkin pandangan itu akan diperbincangkan balik, kan? Sama lah kita kata pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat kuat, pendapat kukuh dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu berkenaan dengan istilahnya dipanggil beneficial ownership, pemilikan sementara manfaat. Kita nak jual rumah, bank nak jual rumah kat kita. Bila bank nak jual rumah dekat kita, patutnya rumah tu kena nama bank lah. Bank sekian-sekian punya nama. Tapi tak, bank hanya tengah, orang tengah je, kan? Maksudnya yang platform tengah, dia maksud dia uruskan dengan pemaju punya lah, kan? Jadi macam mana dia punya proses dia? Maka dengan sebab itu beneficial ownership ini boleh membantu, maksud pemilikan manfaat, walaupun nama tak tukar, tapi manfaat tu maksudnya rumah tu seolah memang bank punya lah, bank jual kat kita. Walaupun sebenarnya kita pergi jumpa maju apa semua, dan kemudian kita pun pergilah tengok dia punya financing apa semua, dan bank pun jual balik kat kita, kan? Dengan tangguh apa benda semua dan sebagainya. Jadi kita kata kalau pada zaman tu tak ada. Cuma sebab tu kadang-kadang kita tak boleh terlalu menyalahkan pandangan-pandangan mazhab, pandangan-pandangan ulama. Kita bagi keuzuran kepada mereka. Keuzuran di sini maksudnya apa? Kita tengok kepada zaman. Sebab tu Syekh Mustafa Al-Zarqa sebut apa? Tataghayyaru al-ahkam, kan? Ataupun al-fatwa, al-ahkam. Maksudnya dengan sebab bertukarnya, sebab berubahnya hukum hakam ni, bitaghayyuri bil al-azmina wal amkina, kan? Sebab zaman, sebab masa boleh jadi tukar, kan? Kerana sebab tu kita kena ada keuzuran. Bukan kita kata apa pandangan tak betul apa semua. Kita kata adalah pandangan tu, cuma mungkin keadaan, masa, maklumat apa semua tidak menjelaskan tentang isu yang sebenarnya. Jadi itu Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Tapi dalam bab tafsir beliau memang orangnya lah, dan perkataan-perkataan beliau, pemilihan perkataan beliau itu cukup masak ranum, menunjukkan beliau memang tenggelam di dalam tafsir yang begitu hebat, yang begitu dalam daripada sudut pemahaman, diperengkaskan, permudahkan bahasa beliau. Baik, kata beliau menyimpulkan pada ayat ni, orang lain tak simpulkan, tapi beliau simpulkan macam ni. Beliau menyatakan iman ni, nak tahu orang tu iman yang tak, dua syarat. Kan? Yang pertama, kata beliau, kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya dipanggil sebagai wala', dan juga al-bara' kepada orang-orang kafir dan memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan?
Jadi itu jarang para ulama tafsirkan seperti itu. Tapi Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dia bawa seolah-olahnya untuk seorang itu nak nyatakan dia iman, dia kena sungguh berlepas diri daripada benda-benda yang mungkar, benda-benda yang khurafat, benda-benda yang membawa kepada kita kata apa, akidah dan sebagainya. Tetapi kita kena sifat sungguh ataupun teguh ataupun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah itu dipanggil iman. Sebab tu ayat tu tadi kita sebut apa? Allah sebut yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maka nak ciri iman tu, pertama terus teguh patuh kepada Allah, yang kedua dia tidak boleh tunduk dan patuh kepada kekufuran ataupun orang yang memusuhi Allah ataupun dekat kepada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan kemudian beliau sebutkan juga, masukkan pada ayat dalam kita punya buku kita ni, iaitulah orang yang mana memusuhi itu, terdapat orang yang dekat sekalipun, kadang-kadang dia bukanlah secara direct tapi syubhat kan. Sebab tu kata Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali, manusia ni dia biasanya dua benda ni dia bermasalah, dua fitnah yang besar. Satu dipanggil syubhat, satu dipanggil syahwat. Syubhat ni keraguan-keraguan dalam agama. Ni benda-benda besar ni kan, keraguan-keraguan dalam agama. Orang timbulkan keraguan ini, keraguan Al-Mahdi nak datang keraguan itu, keraguan macam-macam lagi lah orang kan timbulkan kan. Yang ini adalah teori-teorinya tu sendiri, yang ini ada itu, yang ini ada ini, dalam akidah, dalam ibadah, dalam apa dan sebagainya. Terutama dalam akidah lah. Dalam akidah pada zaman sekarang ni macam-macam penyebaran agenda-agenda yang melibatkan isu-isu akidah. Maka orang kadang-kadang ya ke, betul ke, tak ke, macam mana kan? Dan seterusnya. Maka dia akan timbulkan kesamaran, dia akan timbulkan kita jadi ragu-ragu kan. Maka itu fitnah yang besar kan. Jadi tak semesti direct. Maksudnya orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, dia tak direct kata Allah itu tak apa ke, Nabi itu tak ni ke, tak. Tapi dia menggunakan syubhat dia. Boleh jadi melalui sistem, melalui apa dan sebagainya. Maka sedikit banyak, walaupun kita kata itu teori konspirasi ke apa ke dan sebagainya, tapi tetap benda tu sikit sebanyak memberi kesan kepada kehidupan kita kan. Kalau contohnya dengan telefon kan, bangun dulu tu telefon dulu ke, Quran dulu ke, zikir dulu, entahlah ke mana ke atas kita lah tu kan, kerana telefon dulu kan. Jadi kan takut bos ke apa ke, macam-macam cerita. Jadi semua tu kita yang, bukan maksud benda tak boleh, tapi kita yang uruskan masa, uruskan tempat mana keutamaan dalam kehidupan kita. Jadi fitnah syubhat. Ada fitnah syahwat, semualah harta, perempuan, wanita, kehidupan apa semua dan sebagainya. Maka semua itu termasuk daripada apa yang secara halus boleh menjadikan kita termasuk daripada orang yang sepatutnya menjauhi orang-orang yang kufur itu, seperti mana yang disebutkan tadi. Okey, so itu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam menafsirkan ayat ini secara ringkas seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, dan kemudian kita tengok pada buku tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat tu tadi, dan kemudian kita tengok di kalangan para ulama-ulama tafsir kan. Jadi akhir sekali itu kita kata demikianlah juga pendapat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Al-Mulaqqan, menyatakan hadis ini terputus sanadnya. Okey, jadi tak kuatlah daripada sudut riwayat. Cuma saya tengok ada satu benda yang bagus lah pesanan Abu Ubaidah ni kepada kita kan. Jadi saya ingat saya nak sebutkanlah benda ni. Abu Ubaidah ni disebut oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Imam Ahmad ni ada kitab Zuhud. Maksudnya himpunan perkataan apa riwayat itu supaya kita ni berhati-hatilah kan. Zuhud ni bukan pakaian kotor, bukan pakaian tak elok, bukan tak pergi bermasyarakat apa semua, bukan kan. Jadi Imam Ahmad betulkan persepsi, dan antaranya dia bawa perkataan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, saya ringkas ya, saya sebut bahasa Melayu. Kata beliau, pertama sekali ramainya manusia ni yang mencuci bajunya sendiri, pakaian putihnya sendiri, tapi tidak pada hatinya. Kan? Maksudnya kita pentingkan dari sudut kehidupan kita ni, cuci baju, cuci benda yang zahir, tapi tidak pada hati kan. Jadi itu antara benda yang besar. Kemudian kata beliau, ramainya orang yang merasakan bahawa dirinya itu mulia, tapi hakikatnya ia dihinakan sendiri. Dia sendiri yang menghinakan diri dia kan. Itu yang kedua. Kata beliau, kata Imam Ahmad, sebutkan lagi di bawah riwayat daripada Abu Ubaidah, antaranya lagi ialah ramainya manusia ini dia tak alpa daripada memperbanyakkan amalan-amalan yang baik untuk menyucikan daripada amalan-amalan yang buruk.
Dan kemudian juga kata beliau akhir sekali tu, beliau seakan-akan bawa riwayat hadis sebenarnya, tapi dia tak quote tu hadis. Dia tak quote hadis, iaitu betapa ramainya orang yang berdosa, dan bila mana dia itu tinggi dosanya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan ampunkan dia. Itu penutup lah. Maka maksudnya, pertama dari sudut pakaian, daripada sudut zahir, boleh jadilah amalan zahir, pakaian, tapi hati kurang beri penumpuan. Sebab tu agama kita sudut hati pun banyak. Kan saya pernah sebut dulu macam mana kita punya amalan-amalan kita ni, saya sendirilah, tuan-tuan sendiri, kita semua kan, kita kena ada apa amalan harian kita yang kita tuliskan, yang kita buat kan, supaya amalan itu tidaklah jadi rapuh. Maksudnya kita tak ada benda yang kita buat. Maksudnya saya sebut simple je. Iyalah, memang tak ada pun riwayat hadis Nabi sebut selawat kena 100 kali, subhanallah wa bihamdihi kena 200 kali, tak ada. Tapi sebagai pengamalan diri kita sendiri, kita kena ada penetapan itu. Bukan kita suruh orang lain buat, kita kena buat. Sebab kita kena ada macam tu. Letaklah, tak kira lah nak apa, nak tulis ke catatan, hari ni dah selawat 100 kali, hari ni kita dah baca subhanallah, sunnah-sunnah yang Nabi buat tu kan, kita tetapkan supaya kita tu ada ketetapan istiqamah kita buat benda tu kan. Apa lagi contohnya, zikir pagi petang, tandalah kat situ kan. Kemudian yang lain-lain kan, ataupun Quran 1-2 muka surat sehari kita kena ada. Kalau tak ada benda-benda macam ni, kita rapuh lah, kita rapuh. Maksud amalan hati kita tu kan, amalan dalam kehidupan kita yang sendiri kita tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang itu kita kena ada dia punya istiqamah dia tu kan, istiqamah dia tu. Sebab tu Allah sebut dah, orang istiqamah ni kalau dia pegang betul-betul, surah Ahqaf ayat 15, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Pegang betul-betul ayat tu. Allah kata 3 benda yang orang istiqamah, dia kata Tuhan dia adalah Allah, dan kemudian dia berterusan melakukannya, dan kemudian istiqamah. Pertama, dia tidak akan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia takkan ada rasa takut, dia takkan ada rasa duka cita, dan mereka ini daripada golongan-golongan syurga kan. Jadi daripada sahabat-sahabat syurga dengan sebab apa yang mereka amalkan kan. Jadi Abu Ubaidah maksudnya, sebab tu kalau tuan-tuan baca kan, Al-Qassam punya cara tu kan, sebenarnya mereka ni pun 85% pun daripada anak-anak yatim dan didikan mereka. Saya ada mesej dengan kawan saya beberapa hari lepas, dia dekat Palestin, Dr. Anas Zahir Al-Masri. Dia ni antara orang yang saya pergi talaki masa kat Jordan, pergi dengan dia kan. Saya ada satu, saya ingat kenangan dengan dia tu, saya ada satu jaket lama lah, dia bagi waktu musim sejuk. Dia kata kau pakai lah kan, kau ambil lah buat kenangan aku dengan kau nanti. Lepas tu dia ada sambung belajar kat Malaysia, dia ada dapat doktor, dan dia berkhidmat sebagai pensyarah lah. Tapi dia bukan dekat Gaza, dia dekat belah lain kan, tempat lain. Tapi dia kata keadaan dia dekat situ okey lah kan, tak ada masalah. Cuma saya saja dah tanya, kau pernah jumpa Abu Ubaidah ni? Dia tak bagi tahu. Aku tak boleh bagi tahu lah, dia kata kan, dia bimbang juga kan. Tapi nak bagi tahunya dari sudut dia tu sendiri, dari sudut pengamalannya hebat. Saya pun tengok, saya rapat betul dengan dia, rapat pergi talaki dengan Syekh Syuaib Arnaud, pergi dengan dia, pergi talaki dengan apa semua kan. Saya banyak kawan dengan dia kan, gurau senda apa semua pun kan, kadang-kadang tu sampai benda-benda mengarut pun dia juga. Tapi dia konsisten, dia istiqamah kan. Sebab orang-orang daripada Palestin ni bila mengaji ni, mengaji sungguh. Tu kelebihan dia orang yang daripada Palestin. Kalau mengaji kat Jordan, kami jumpa ada beberapa orang sahabat yang lain ni hebat dan dia orang ni syahid je, kita kena berjihad. Tu sebab dia orang dah biasa dah benda-benda macam tu. Mungkin tuan-tuan pun ada mungkin kot pengalaman dengan orang-orang sahabat-sahabat di Palestin tu seperti itu. Okey, jadi maksudnya di situ pengamalan dia, bacaan Quran dia, hati dia apa semua, bukan sekadar zahir seperti mana yang disebutkan kan. Kadang-kadang ustaz pun tak sempat, tak mahu sebut sibuk kuliah duha ada, kuliah subuh lagi, kuliah zuhur lagi, kuliah apa lagi, kuliah asar lagi ada, kuliah maghrib, isyak, lepas isyak pun dia lagi kuliah. Bila masa nak baca Quran, bila masa nak zikir kan. Jadi kata inilah ilmu ni lah sebenarnya, itulah pahalanya, betul. Tapi dari sudut diri sendiri kan. Jadi kita kata di situ kesilapan ataupun kekurangan yang perlu diperbaiki oleh para asatizah ataupun kita semualah, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, so itu kata beliau. Yang kedua, beliau sebutkan juga ramainya kita ni daripada sudut meyakini diri kita ni dah suci kan, tapi sebenarnya dia menghinakan diri dia sendiri kan. Allah kata fala tuzakku anfusakum, jangan kamu rasa diri kamu suci, jangan rasa diri kamu lebih daripada orang lain dan sebagainya. Tu sifat dia lah kan. Abu Ubaidah dia letakkan sifat tu supaya walaupun Nabi mengiktiraf dia, sebab tu sahabat-sahabat semua macam tu. Hak ni kata jamin syurga, Abu Bakar kata
Nabi kata Abu Bakar macam ni, kan Uthman Nabi kata sebut macam ni, dan sebagai kelebihan-kelebihan Uhudnya, kelebihan-kelebihan Khalil, kan, teman rapat karib yang paling rapat dan sebagainya, tapi tetaplah macam tu, kan. Jadi kita kata tak ada pun sahabat yang berbangga diri kelebihan apa dan sebagainya, sedangkan Nabi sini telah mengangkat kelebihan yang banyak di sisi mereka, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tetap seperti itu. Okey, kemudian juga kata beliau, kalau kamu melakukan kesalahan, kan? Sebab tu Nabi sebut apa dalam riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, innal hasanata tamhuha, kan, kata Nabi, innas sayyi'at yudhibna, itu dalam Al-Quran dan sebagainya. Maka Nabi sebut kepada kita, bila Nabi pesan kepada siapa? Mu'az bin Jabal, kan, ketika mana pergi ke Yaman tu, ittaqillah haitsu man kunt wa atbi' as-sayyi'ata at-tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqil hasan, kan. Kata beliau, kamu kalau ikut pergi ke mana pun, pertama kamu kena buat banyakkan ibadat. Kan, banyakkan ibadat ni maksudnya banyakkan melakukan kebaikan-kebaikan, kerana dia akan menghapuskan keburukan-keburukan, kan. Itu para ulama bincang panjanglah hadis ni, kan. Tapi antaranya kerana disebabkan dosa tu dosa kecil lah, dosa kecil. Maksudnya banyaknya dosa-dosa kecil tu. Sebab dosa kecil ni kita kadang-kadang remeh, kita anggap remeh, kan. Dosa besar tu kita jagalah kadang-kadang tu, tapi dosa-dosa kecil tu, maka dengan sebab kerana banyaknya buat amalan-amalan sunat, amalan-amalan kebaikan, maka diharapkan akan menghapuskan kita punya dosa-dosa yang kecil tu, kan. Sebab dosa besar kena taubat, kan. Tak dinafikan, walaupun ada pendapat Ibn Hazmin, Ibn Hajar dan beberapa yang lain menyatakan boleh saja kalau kita puasa, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, siapa puasa Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan ganjaran diampunkan dosa sebelumnya. Ampunkan dosa sebelumnya tu apa? Dosa kecil ke dosa besar? Kan. Jadi ramailah perbincangan-perbincangan itu, kita kata secara umum adalah dosa kecil. Jadi termasuk jugalah, maka kamu kena buat banyakkan amalan. Sebab ada orang ni kadang-kadang dia frust, dia rasa dia berdosa, dia tak buat dia tinggal terus, tak semayang, tak apa dan sebagainya, kan. Jadi kita kata keadaan yang melakukan dosa itu, dan bertepatan juga apa yang disebut oleh Abu Ubaidah tadi, Nabi sebut lauka dalam hadis surah Imam Tirmizi, lau balagha dhunubuka anan sama summa astaghfartani ghafartu la wala ubali. Kalau dosa kamu setinggi langit pun kamu datang kepada aku, minta ampun kepada aku, maka la ubali, kata Allah, aku tak peduli, aku tak kisah. Masa Allah akan mengampunkan dosa-dosa tu, kan. Jadi ini pesan Abu Ubaidah Al-Jarrah kepada kita, jangan rasa diri kita mulia, jangan rasa diri kita bagus, kan. Kemudian juga jangan mudah berputus asa dengan dosa-dosa kita buat, banyakkan amalan-amalan yang baik. Dan yang ketiga, sentiasalah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan beliau, dirakamkan oleh Imam Ahmad dalam Kitab Az-Zuhud. Dah insya-Allah, kan. Saya rasa cukuplah kot kat situ, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi dengan kisah ke-32 pada waktu yang akan datang. Itulah ringkas daripada kisah Abu Ubaidah dan pesanan-pesanan beliau, dan beberapa perkara yang kita boleh masukkan dekat situ, insya-Allah. Ada persoalan tuan setakat ni? Ya. Ada? Ingat tak ada? Okey, ya. Nak sokong Hamas ataupun Fatah ke apa-apa dan sebagainya, saya suka dengan pendapat Syekh Amir Ar-Ruhili, Syekh Dr. Amir Ar-Ruhili, dan ada pendapat juga daripada Syekh Dr. Usman Khumais ataupun Khamis. Beliau kata kita bukanlah isu pemimpin ke parti mana ke apa, tak. Dia isu adalah umat Islam. Isunya adalah umat Islam. Siapa yang membela umat Islam, dia mampu kat situ, dia boleh. Yes, mungkin ada beberapa perkara yang kita sikitlah tak bersetuju apa dan sebagainya, tapi daripada sudut benda yang mereka buat, pertahanan yang mereka buat, setelah sekian lama, mereka sendiri merasai benda tu, wakil mereka sendiri, kan, tempat mereka sendiri. Jadi kita kata wajar untuk kita mendoakan mereka, kan. Wajar untuk kita mendoakan mereka. Mereka mujahid, mereka orang yang bersungguh-sungguh, kan. Siapa lagi yang nak diharapkan? Kan? Siapa lagi nak diharapkan, kan? Bantuan-bantuan entah sampai ke tidak, kan. Sampai masuk Bandar Rafah tu, masuk apa tu kena bom habis, kan. Ya, bantuan boleh kita buat, usaha tu kita ada, mudah-mudahan usaha tu ada, Allah terimalah mudah-mudahan. Tapi daripada sudut yang berada dekat sana, yang mampu, yang mereka sendiri berhadapan, maka kita kata bukanlah maksud kita kena totally kena sokong, tapi kita doakan. Kita kena ada di pihak yang mana membela sendiri, untuk bukanlah kata membebaskan, tapi itu antara jalan-jalan, kan. Walaupun tak adalah sampai orang kata mereka ni adalah tentera
Panji Al-Mahdi, ada juga yang sebut gitu kan, sebab tak ada lagi siapa lagi lah mereka yang diharapkan. Kita kata yang itu mungkin terlampau ni sangatlah. Cuma kita kata sokongan sebagai seorang Muslim, mereka juga orang Muslim yang betul-betul nak membebaskan mereka. Dan kalau tengok seluruh kebanyakan fatwa-fatwa moden, mereka ni dikira sebagai syahid kalau meninggal dunia ke apa. Kan. Jadi kita kata itu antara kebaikan-kebaikan mereka lah. Jadi saya rasa bukan dari sudut terlalu politik sangat kot, tapi dari sudut pembelaan tu lah. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang sayangkan kepada kawan-kawan kita, sahabat-saudara kita di Filistin, itu maksud dia. Wallahualam. Ada soalan lain? Okey. Apa fakta bersatu kan? Masalah Palestin ni, dia orang pun tak bersatu. Hamas kata tak sepadu. Macam mana nak dapat orang bangsa sendiri? Satu bangsa pun tak bersatu balik. Sebab tu Allah sebut dah. Allah sebut dah, maksudnya umat Islam pun semua ni, siapa yang akan fa'allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan mereka. Maksudnya perpecahan mereka pun, ataupun kita kata nak anggapkan bersatu, ya betul. Hari ni orang cerita tentang, hari ni pun apa, baru persidangan YIC yang macam-macam lagi dan sebagainya. Dah berapa kali dah bersidang. Ada orang kritik apa semua, Arab Saudi nampaknya tak bersama dengan solusi itu, ada beberapa negara lagi dan sebagainya. Kita kata itulah masalah kepada fitnah yang besar persatuan di kalangan umat manusia, terutama orang Islam ataupun orang yang berada di sana. Ya, kita kata kenapa mereka tak boleh bersatu, tak tahulah daripada sudut politik ke kefahaman ke apa dan sebagainya. Cuma kita kata orang yang mampu untuk nak membela, hatta kita sendiri pun kat Malaysia ni pun ialah dengan keadaan yang macam ni kan, ataupun yang lain, negara lain ke dan sebagainya. Maka ya, panjang sejarahnya, panjang, daripada Ahzab lagi, daripada apa lagi peperangan yang ada, sampailah zaman-zaman seterusnya, sampai bagaimana Sultan Abdul Hamid, kejatuhan khilafah, kemudian pada zaman tu bagaimana persepakatan yang ada kan, dan sebagainya, macam-macam cerita. Jadi tapi kita nak bagi tahu dari sudut bersatu tu, akhirnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menyatukan hati mereka. Tapi daripada sudut kita, nanti tak adalah pula kita kata tentang takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala mesti tak bersatu. Taklah. Maksudnya situ kita nak kata ialah takdirnya Allah yang menyatukan, itu kita kena terima. Yang kedua, yes, mungkin ada saranan, ada kesefahaman, ada apa, patutnya kita setujulah, kena buatlah, kenalah ada kesatuan itu, walaupun berbeza ideologi apa semua dan sebagainya. Tapi daripada sudut asas kita kata kita nak akhirnya tu perjuangannya apa pun semua dinilailah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut konsep, daripada sudut niat, daripada sudut matlamat apa semua lah. Cuma bersatu semua tu kita kata akhirnya di sisi Allah lah Subhanahu Wa Taala kan. Memang akan berpecah, memang akan ada berbagai ideologi, pandangan dan semuanya. Tapi kita kata hatta tak payah pergi jauh lah, asatizah, ustaz-ustaz kita pun kan, ataupun orang-orang yang berternama dan sebagainya, mesti ada pandangan masing-masing dan tak bersatu dalam satu-satu isu kadang-kadang kan. Ada yang menyebelahi kan, lepas tu kita kata oh dia ni tak sokong Hamas ni, macam tu kan. Kita bukan isu tak sokong ke apa, kita kata daripada sudut asasnya ada pandangan, ada apa, tapi dari sudut sebagai Muslim, orang yang beragama, kita mendoakan semoga ada persatuan, ada kebaikan dekat situ insya-Allah kan. Tu betul pun kita doa dalam kita punya kunut tu kan, kita nak wahid sufufahum kan, supaya Allah satukan saf-saf mereka kan. Jadi kita kata itu antara dia punya, wallahualam, sebagai mungkin selingan saja saya sebutkan. Okey, ada soalan lain? Ya. Dari sudut maqasid syariah, okey, daripada sudut maqasid syariah, adakah para ulama berbeza pendapat mana dulu di kemudian lah, sama ada menjaga nyawa ataupun menjaga agama kan. Kita kata yes, memang ada pandangan pendapat. Imam Izzuddin Abdul Salam hatta Asy-Syatibi dalam Muwafaqat bincang panjang di mana dulu keutamaan. Sebab bila kita kata jaga agama, jaga nyawa, jadi kalau kita tak jaga nyawa, macam mana kita jaga agama? Maksudnya nyawa tu dulu yang utama. Sebab dengan nyawa tu, dengan diri tu, dengan manusia tu, dia boleh menjaga agama kan. Apa boleh jadi macam tu. Dan ada orang kata tak, agama lah yang nombor satu. Kita kan dari sudut maqasidus syariah, memang yang para ulama majoritinya kita kata menyebut, ini pandangan ni luas lah, disebut Al-Syatibi dengan Izzuddin Abdul Salam tadi, memang yang utama sekali adalah agama. Tapi ada kalanya kadang-kadang perkara yang tertentu untuk mempertahankan agama itu perlunya diri tu, perlunya manusia itu sendiri kan. Jadi kita kata memang ada beza. Cuma kita kata itu sikitlah pergeseran itu, perbezaan itu, tapi yang sepakatnya, yang kebanyakan majoriti jaga agama lah. Itu yang paling utama kan. Litakuna kalimatullahi yal ulia, kalimat Allah yang paling tinggi
Kan? Itu paling utama kan. Sebab sahabat datang tanya Nabi, siapa yang berjihad jalan Allah ni? Siapa yang menegakkan agama? Siapa yang ni? Maka kata Nabi, siapa yang menegakkan kalimah Allah, maka dialah dikira sebagai jihad di jalan Allah, dalam riwayat Imam Bukhari kan. Jadi di situ menunjukkan bahawa hujah yang menyatakan yang tu. Tapi kita kata tadi sebaliknya, bukanlah maksud mereka merendahkan agama di tempat yang kedua, bukan. Tapi sebab penjagaan diri orang tu sendiri, kelengkapan, persiapan apa semua, penjagaan, maka di situlah untuk jaga agama. Boleh jadi juga macam tu kan. Sebab tu kadang-kadang umat ni pun kita tengok macam mana sejarah pembunuhan beramai-ramai pada zaman siapa? Ingat tak sejarah? Siapa? Apa zaman selepas itu? Ingat tak pemimpin? Dia naik pemimpin sehingga kan kalau tengok Ibn Umar berapa semua dalam berapa riwayat sebut pada zaman itu dia hebat lah. Ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kan. Jadi Hajjaj berapa banyak kan? Dia punya pembunuhan apa semua dan sebagainya. Tapi kita nak kata dari sudut tu dia pertahankan apa? Agama ke, pertahankan kedudukan, pertahankan apa dan sebagainya lah kan. Jadi ada pula pertembungan sejarah, sirahnya apa dan sebagainya berkenaan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Walaupun daripada sudut itu dia memang fail teruk lah, bunuh apa semua, penumpahan darah, tapi dari sudut pemeliharaan Al-Quran daripada sudut penulisan Quran, penyebaran Quran, pula dinaikkan pula, memang ada sumbangan dia pada waktu. Jadi kita kata dekat situlah. Tapi asalnya agama ke diri sendiri, maka dua-dua ni sangat diperlukan kan. Itu dia punya konsep. Dan ada sebahagian pun kata hifzun mal pun penting. Kalau tak ada harta, macam mana nak jaga agama? Tak ada pelengkap ataupun senjata untuk beli senjata ketenteraan apa semua, macam mana nak jaga agama kan? Walaupun kita kata nanti akhir zaman apa semua kita sebut tak ada dah senjata internet, mungkin lah kan. Tapi daripada sudut asasnya kita kata perlu juga kan. Sebab tu Abdurrahman bin Auf berapa banyak dia infak, Abu Bakar berapa banyak dia infak kan? Dalam Mustadrak Al-Hakim ketika mana Umar datang, aku nak, hadis sahih, aku nak infakkan separuh pada harta aku. Datang pula Abu Bakar, aku semua sekali. Semua sekali. Siapa yang kau tinggal? Abu Bakar. Allah dan Rasulnya kan. Jadi nak menceritakan penting juga agama. Jadi situ kita kata daripada sudut level, yes, memanglah itu yang disepakati kebanyakan ulama, tapi diri pun ataupun harta dan sebagainya pun masih ada perbincangan kedudukan yang utama. Yang penting lima-lima tu kena jaga. Itu dia punya asas dia. Wallahualam. Saya berhenti dulu kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi perbincangan. Terima kasih banyak tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.